Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini cikgu nak ajar cara menjawab atas dua bahagian C, soalan 12 dan soalan 13 SPM Science. Format KSSM ke. Semoga kita boleh support each other. Kamu memang hebat. Okey, untuk soalan 12 dan soalan 13 ni, konstruk dia ada 4 saja. Mengingat, memahami, menganalisis dan menilai. Jadi, markah untuk keempat-empat konstruk ni adalah 2, 2, 4, 4. Tetapi soalan tak semestinya 2, 2, 4, 4. Kita akan tanya terus mengingat, memahami, menganalisis, menilai. Kadang-kadang dia combine. Macam mengingat dan menganalisis. Jadi 6 markah. Ataupun mengingat, memahami jadi 4 markah. Ataupun mengingat, menilai jadi 6 markah. Jadi boleh banyak variasi. Tapi konstruk keempat-empat konstruk ni akan terlibat. Dan keseluruhan markah untuk soalan 12, 13 adalah 12. Okey, jenis-jenis soalan dalam soalan 12 dan 13 ni adalah, okey, kalau mengingat, selalunya soalan dia berkaitan dengan konsep atau faktor-faktor penyebab, okey, atau faktor-faktor yang mempengaruhi. Okey, untuk yang bahagian konstruk memahami, selalunya soalan dia adalah mengenai huraian, penjelasan konsep atau faktor. Okey, menganalisis dan menilai, mengkonsepsi, menyelesaikan masalah, membuat keputusan atau mewajarkan. Okey, jadi cikgu akan bagi satu contoh daripada soalan JPN Sabah, modul JPN Sabah, modul Mesat 3, set 1. Jadi contoh soalan 12. Nyatakan dua punca pencemaran air, 2 markah. Jadi ini adalah mengingat. Jawapan dia, apa dua punca pencemaran air? Cuba ingat. Jadi kamu boleh jawab 2 lah. Jadi jawapan cikgu situ ada air sisa, baja kimia, tumpahan minyak. Jadi kamu bagi 2. Ya, daripada tu kamu bagi 2. Okey, kemudian kita tengok pula soalan B. Rajah 11A dan 11B menunjukkan produk yang boleh dihasilkan melalui kaedah upcycle. Terangkan kesan penggunaan kaedah ini dalam mengatasi masalah pencemaran alam sekitar. Jadi dia ada 4 markah. Jadi dia ada dua gambar. Jadi kamu bagilah kedua-dua gambar tu. Apa dia punya jawapan. Jadi jawapan dia pertama, mengurangkan pembebasan gas yang berbahaya semasa pelupusan sisa. Okey, 1 markah. Kerana sisa plastik diolah menjadi produk guna semula. Sebab dia kata menerangkan kesan penggunaan kaedah ini. Jadi kesan dia mengurangkan pembebasan gas yang berbahaya. Jadi apa kesan tu dia mengurangkan pembebasan gas berbahaya kerana apa? Kerana yang diagram 11B itulah kan. Sisa plastik diolah menjadi produk guna semula. Kedua, mengelakkan kepupusan habitat flora dan fauna. Kenapa? Jadi itu akibat penerokaan hutan bagi mencari bahan mentah dalam penghasilan produk. Jadi kita tak carilah lagi dah. Gunakan yang sudah diguna, kita guna semula. Okey, itu 4 markah. Okey, C. Kerajaan Malaysia telah melancarkan 2 kempen seperti Rajah 12. Satu, kempen dia Kapul, jom balik Kapul, kongsi kenderaan. Yang kedua, guna pengangkutan awam. Soalan ni, jawapan dia paling senang. Kamu pilih sejak, kamu pilih kongsi kenderaan, kamu dapat 1 markah. Atau kamu tak suka kongsi kenderaan, kamu kata guna pengangkutan awam. Kamu pilih guna pengangkutan awam, kamu tulis, saya pilih kempen guna pengangkutan awam. Kamu dapat 1 markah. Tapi kamu kena bagi alasan yang munasabah pada pilihan kamu. Kamu boleh bagi apa-apa alasan yang berkaitan dengan pencemaran alam sekitar. Jadi, markah dia 6 markah. Kamu dah bagi pilihan kamu 1 markah. Jadi, ada 5 alasan kamu bagi. Kamu boleh bagi 10 alasan, 20 alasan. Kalau kamu mampulah, dan kamu tidak akan ditolak markah. Bagi sejak apa idea yang kamu ada, kamu pilih, kamu bagi alasan kamu. Apa-apa alasan kamu. Lebih daripada 5 pun boleh, tapi tidak boleh kurang daripada 5. Okay, soalan 13 pula. Berikan satu contoh penggunaan haba yang digunakan dalam kaedah penserilan serta fungsinya. Dalam soalan ni ada 2 soalan. Berikan satu contoh, satu soalan. Satu contoh penggunaan kaedah kan, satu contoh serta fungsinya. Fungsinya tu satu soalan. Jadi jawapan untuk kaedah
kamu tulis autoklaf atau pemanasan atau pendidihan. Okey, jawapan untuk fungsinya untuk membunuh mikroorganisma terutama patogen. Maksudnya kamu pilih salah satu autoklaf. Fungsi dia untuk membunuh. Sama je fungsi dia, tiga-tiga tu. Okey, dan kamu dapat 2 markah. Okey, B. Raja 14 menunjukkan bahan kimia yang ada di rumah kediaman Puan Ni. Ni contoh soalan mewajarkan lagi. Okey, tadi ada kan kamu pilih. Ini pun sama juga. Pada pendapat anda, adakah bahan tersebut sesuai digunakan untuk disapu pada bahagian luka di kulit? Wajarkan jawapan anda. 4 markah. Kalau anda jawab sesuai, apa alasan dia? Jadi kalau 4 markah, 3 lah alasan dia. Kalau anda kata tidak sesuai, 3 lah juga alasan dia. Lebih pun boleh, tapi tidak boleh kurang daripada 3. Maksudnya kamu buat pilihan kamu bagi wajaran untuk pilihan kamu. Okey, ini pula contoh bagi soalan mengkonsepsi, mengkonsepsi ataupun membina konsep. Tapi soalan ni cikgu tengok ada salah sebab soalan English dia soalan pasal genetik, tapi soalan Melayu dia pasal mikrob. Jadi kita tengok soalan yang Melayu sebab soalan ni berkaitan dengan disinfektan kan. So kamu tengok yang Melayu saja, abaikan yang bahasa Inggeris tu. Okey, kaji maklumat dalam Darjah 13 dan bina konsep bagi disinfektan. Markah dia 6. Untuk soalan mengkonsepsi ni ada cara kamu nak jawab dia. Ni cara menjawab untuk soalan konsepsi. Kalau kamu jumpa soalan mengkonsepsi, dia suruh kamu membina konsep. Kamu mesti ada 6 ni. 6 langkah-langkah dia. Okey. Yang sebelah kiri ni langkah-langkah ni. Yang pertama, mesti menyatakan maklumat pada rangsangan gambar raja. Apa cerita dia tadi tu. Okey, yang kedua, kamu mesti bagi 2 ciri sepunya dia. 2. Kemudian yang ketiga, kamu bagi konsep awal tentang konsep tu lah yang dalam tu tadi disinfektan kan. So konsep awal disinfektan lah. Lepas tu keempat, contoh lain selain dalam gambar raja. Jangan bagi yang dalam gambar raja. Selain dalam gambar raja, disinfektan yang lain. Okey, yang kelima, contoh bukan disinfektan apa dia. Bagi je lah apa-apa antibiotik kah, ubat kah, yang selain daripada disinfektan. Okey, konsep sebenar. Untuk konsep awal dan konsep sebenar, dia ada cara untuk kamu menulis dia. Okey, tengok sebelah kanan tu. Konsep awal, tulis 2 ciri sepunya. Lepas tu kamu bagi tahu konsep. Contoh dia, disinfektan. Jadi kamu tulis 2 ciri sepunya disinfektan tu dulu, barulah adalah disinfektan. Okey, kalau konsep sebenar pula terbalik. Tulis konsep dulu, barulah tulis 2 ciri sepunya. Tengok contoh dia. Jadi jawapan dia, ni daripada gambar rajah kan. Bahan peluntur, hidrogen peroksida dan cecair klorin adalah contoh disinfektan. Dia dah bagi gambar rajah ni. Okey, jadi kamu cuma buat dalam bentuk ayat sajalah. Dapat 1 markah. Kemudian apa 2 ciri sepunya daripada gambar rajah tadi tu? Semua tu ketiga-tiga adalah bahan kimia. Okey. Kemudian apa tujuan bahan kimia tadi? Ketiga-tiga dia untuk membunuh mikroorganisma berbahaya atau untuk membunuh patogen. 2 sudah kan? Okey, kamu boleh bagi kat 3. Tapi bagi 2 sejak ciri sepunya dia. Okey, jadi konsep awal dia. Konsep awal tadi, 2 ciri sepunya barulah konsep. Jadi, salin balik 2 ciri sepunya tadi. Bahan kimia untuk membunuh mikroorganisma berbahaya. Jadi, bahan kimia yang membunuh mikroorganisma berbahaya adalah disinfektan. Contoh lain bagi disinfektan, ubat kuning, alkohol pembersih luka. Contoh bukan disinfektan, antibiotik. Jadi, konsep sebenar terbalikkan yang konsep yang nombor 3 tadi kita terbalikkan. Disinfektan ialah bahan kimia yang boleh membunuh mikroorganisma berbahaya. Jadi nampak disinfektan dulu, barulah ciri sepunya. Dan kalau untuk konsep sebenar ni, kalau proses macam kata fotosintesis yang ditanya. Jadi fotosintesis ialah proses yang apa ciri sepunya 2. Disinfektan ni ngam-ngam pula dia punya ciri sepunya dia adalah bahan kimia. Jadi kamu terus jawab disinfektan ialah bahan kimia yang boleh membunuh mikroorganisma berbahaya. Okey, itu saja. Semoga kamu dapat manfaat walaupun sedikit. Okay? Kalau tak faham lagi, kamu pause, kamu ulang lah. Kalau tak faham lagi, kamu boleh PM cikgu. Semoga kamu dipermudahkan dalam belajar. Terima kasih.